My Scary Husband daripada IUM Confession. Suami aku ni macam scary sikit lah sejak ayah dia meninggal. Aku kenal dia adalah dalam setahun, tapi family dia sebenarnya tak setuju dia nak kahwin dengan aku. Terutamanya mak dia. Mungkin sebab mak dia ada pilihan lain kot. Lagipun suami ni macam provider untuk family dia. Tapi dia nekat juga nak kahwin dengan aku, so kami buat majlis berlaku je. Family dia memang tak datang langsung. Lepas kahwin, kami menyewa dekat satu flat ni. Mula tu semua okey je. Satu hari dapat berita yang ayah dia meninggal. Aku adalah pergi juga masa pengebumian tu. Nampaklah mak dia macam tak suka gila dengan kehadiran kami. Asyik jeling-jeling je aku. Termasuk ipar-ipar aku yang perempuan. Tak salah aku, lepas 2 minggu macam tu ayah dia meninggal, suami mula buat benda pelik-pelik. Pada satu malam tu, tiba-tiba aku terjaga dari tidur. Masa tu aku tengok suami tengah duduk pandang aku. Aku terkejut lah kan. Aku tanya, abang okey tak? Dia diam je. Tapi dia pandang tu sambil senyum. Dan senyuman dia tu macam pelik sikit. Aku macam unjuk-unjukkan bahu dia kan. Aku fikir dia ni dah kenapa. Lepas tu dia sambung tidur. Esok pagi tu aku tanyalah dia. Dia cakap, mana ada dia buat macam tu? Aku dah mula rasa seram dah sebab suami aku ni kadang-kadang memang dia suka bergurau, nak takut-takutkan aku. Dia jawab dengan serius, mana ada main-main. Dia pun letih kerja, tidur tak ingat dunia. Dia kata aku ni yang berhalusinasi. So aku diam je lah, malas nak bertekak dengan dia. Lepas tu dia pergi kerja. Aku buat masa sekarang ni tak bekerja, so aku duduk rumah je lah. Lepas settle kerja rumah semua tu, aku terlelap dekat ruang tamu. Adalah dalam pukul 1 lebih macam tu. Dan dalam tidur tu, aku macam seolah-olah nampak suami aku masuk dalam rumah dan terus menuju ke dapur. Aku tak pastilah aku mimpi ke apa. Tapi benda tu macam bukan mimpi. Macam situasi yang real sedang berlaku. Dia buat apa kat dapur tu tak tahulah aku kan. Tapi suami masa tu pakai pakaian hitam macam orang bersilat, siap bertanjak. Lepas tu aku dengar dia panggil nama aku. Suara tu sangat kuat dari arah bilik kedua kami. Tiba-tiba aku macam tersentak. Aku macam spontan pergi masuk bilik kedua tu. Dalam bilik kedua tu, suami aku simpan barang-barang dia. Aku jarang masuk bilik tu sebab suami tak bagi aku kacau barang-barang dia. Lagipun suami aku ada hobi suka buat puzzle tu. Yang buat rumah lah, istana lah semua tu kan. So semua tu disimpan dalam bilik dia. Masa tu tiba-tiba pintu bilik tu tertutup dengan kuat. Terkejut gila aku. Aku cepat-cepat buka semula. Mojo boleh buka Aku dah mula rasa seram dah. Aku call suami. Suami aku kerja buat Grab. 2-3 kali call dia tak jawab. Lepas tu baru dia jawab. Aku cakap lah, aku rasa seram. Aku macam mimpi buruk. So aku suruh dia balik. Dia kata tadi dia dah balik dah kerja ambil barang. Takkan nak balik lagi. Lagipun ada trip banyak. Aku pun terkejut lah kan. Aku tanya, bila masa abang balik? Masa aku terlelap tu ke? Dia kata tak tahulah. Dia tak nampak aku kat rumah pun. Lepas ambil barang dia terus keluar. Tak ada masa nak cari aku. Aku tak puas hati. Aku tanya dia lagi, abang pakai baju hitam ke? Dia kata hitam apa bendanya? Baju kerja lah. Engkau ni sekarang kuat drama lah. Dah lah, aku nak hantar barang customer. Terus dia letak phone tu. Masa dia cakap dekat phone tu, aku tiba-tiba dengar suara lelaki ketawa dekat dapur. Tapi rumah aku kan rumah flat. Aku fikir suara orang-orang kat flat lah kot. So aku abaikan je. Suami aku balik kerja dekat pukul 10 dah. Lepas mandi dia terus masuk tidur. Dia tak pedulikan aku pun. Dulu suami aku jenis suka bersembang. Rajin layan aku. Tapi sejak ayah dia meninggal, nampaklah yang dia sangat sedih dan jadi makin pendiam. Aku cuba faham keadaan dia yang hilang orang tersayang. Tapi dia langsung tak nak bersembang dengan aku sangat. Aku nak pujuk dia pun dia tak nak. Malam tu aku tidur peluk dia, tapi dia tepis aku dengan kasar. Aku tak tahu kenapa. Lepas 2-3 hari macam tu, aku mimpi suami bawa keris nak tikam aku. Aku terjaga dengan terkejut. Rasa macam aku ada jerit sebab takut. Lepas tu tengok suami tak dekat sebelah. Aku carilah dia. Aku pergi dekat ruang tamu, tak ada. Aku tergerak nak tengok dekat tandas. Tandas dekat dapur, tapi dapur gelap. Aku buka lampu. Aku terkejut tengok suami berdiri pandang dinding dapur. Dia macam tak sedar langsung. Aku panggil-panggil dia pun dia buat bodoh je. Masih lagi pandang dinding dapur tu. Aku pergi sentuh bahu dia dan dia macam tersedar. Lepas tu dia jalan dengan kasarnya masuk bilik. Cara dia tu macam marah aku kacau dia. Cuma dia tak bersuara. Suami aku ni jenis tidur mati. Sebelum ni tak ada pun dia nak terjaga-terjaga tengah malam kan. Sekarang macam kerap dia hilang dari tempat tidur. Esok pagi aku cerita, dia diam je. Lepas tu dia kata aku ni yang berhalusinasi. Aku mengamuk lah kan. Dia macam tak ambil serius kata-kata aku. Patutnya time tu aku rakam. Tapi masa tu tak terfikirlah pula. Suami pun makin baran sekarang ni. Dulu-dulu tak macam ni pun. Malam tu dia tak balik rumah. Dia kata dia tidur rumah mak dia. Aku mengamuk lah kan. Takkan aku nak tinggal sorang-sorang. Aku ni dah lah penakut. Lagi satu, dia dah gaduh besar dengan family dia masa nak kahwin dengan aku. Sekarang tiba-tiba berbaik pula. Aku jadi pelik. Sebab aku tak tahu menahu. Biasa suami selalu cerita apa pun pasal family dia.
Suami cuma kata dia ada hal sikit, tak sempat balik dan dia akan balik esok. Aku tanyalah, hal apa? Dia tak nak jawab. Lepas tu dia terus letak phone. Oleh sebab fikiran aku dah banyak terganggu, malam tu aku ajak adik aku teman, tapi dia pula tak nak. Terpaksalah aku pergi bermalam di rumah kakak aku sebab suami aku offkan handphone dia. Aku ceritalah dekat kakak aku kan, kebetulan abang ipar aku kenal seorang yang pandai berubat ni. Apa istilah tu? Dia kata jenis-jenis scam macam tu lah. Aku pun tak faham sangat. Tapi dia minta gambar suami aku dengan nama mak dia. Kononnya dia nak scan. Lepas tu dia kata ada benda dengan suami tu. Sebab suami aku menuntut ilmu tak betul. Dan ilmu tu ada kaitan dengan keluarga dia. Tambahan pula rumah kami pun keras sikit. So benda tu macam bergabung. Aku sebenarnya macam nak percaya ataupun tidak je. Sebab sebelum ni rumah tu tak ada masalah pun. Aku duduk seorang pun okey je. Tapi sejak ayah dia meninggal je dia makin pelik. Tapi aku tak ceritalah pasal mimpi-mimpi aku tu. Aku hanya cerita perubahan dia je. Lepas tu orang tu adalah bagi air dengan garam. Suruh tabur dalam rumah. Lepas 3 hari baru sapu. Air tu bagi suami minum, boleh campur dalam minuman dia. Hari first aku tabur garam, dia mungkin tak perasan. Hari kedua baru dia perasan. Dia tanyalah, apa benda ni? Aku kan makin sakit hati dengan dia. So aku katalah dalam rumah ni ada hantu. Ustaz bagi garam suruh tabur. Dia gelak. Tapi macam dia bergurau. Dia kata bukan hantu lagi dengan kau ke? Lepas tu dia gelak-gelak. Aku diam je lah. Dia dah jadi macam diri dia balik. Sebab dulu pun memang dia macam tu. Suka menyangka aku. Dia ni jenis happening sebenarnya. Air tu dah 2 hari dah diminum. Malam tu dia ajak aku bersama. Aku tak nak. Aku cakap direct kat dia. Aku kata takut hantu dalam badan abang yang sentuh saya. Abang bukan sedar apa yang abang buat. Bagi abang saya ni berhalusinasi. Kan tak pasal-pasal saya mengandung anak jin pula. Dia gelak lagi. Dia kata entah apa-apa lah kau ni. Dan lepas tu dia tidur. Tak ada pun nak pujuk aku ke apa ke, tak ada. Selalu kalau dia nak dia akan pujuk. Tiba malam tu kan aku rasa sejuk sangat-sangat. Rasa dingin. Dan aku terjaga. Rupanya selimut aku tak ada. Aku ni jenis tak boleh tahan sejuk. Masa tu baru aku perasan suami berdiri depan kaki aku. Dia cakap macam ni, kau dah tahu ya? Aku terkejut lah kan. Aku tanya, tahu apa? Lepas tu dia gelak. Aku marah lah. Aku kata janganlah main-main. Aku dah takut gila dah. Tiba-tiba dia macam berkasar dengan aku. Dia tarik aku ke ruang tamu. Dia suruh aku sapu garam-garam tu. Aku tak nak. Aku berlawan. Aku cuba baca apa je ayat-ayat yang aku ingat. Dia gelak-gelak dekat aku. Lepas tu dia tampar aku. Aku terkedu sebab tak pernah dia naik tangan dengan aku. Lepas tu dia mula nak cekik aku dan aku dah jerit-jerit lah time ni. Aku ulang-ulang cakap Allahu Akbar. Itu je. Dan lepas tu dia lepas. Dia masuk bilik, dia tidur. Aku call kakak aku. Kakak aku duduk dekat sikit dengan rumah aku. Aku ni sampai menggigil-gigil takut tau. Aku tunggu dekat koridor, tak berani nak masuk dalam. Sikap dia ni macam orang psycho je. Ustaz yang rawat dia tu kata kena bawa dia jumpa ustaz tu kalau nak dia normal balik. Tapi di mana nak ikut? Dia kata dia tak ada apa-apa pun. Bila kakak aku sampai, abang ipar aku pergi kejut dia. Dia macam terpinga-pinga, macam pelik. Kenapa diorang ada kat situ? Dan lepas tu abang ipar aku kata dia tampar aku. Dia kata bila masa pula? Panjang betul dramanya. Banyaklah dia tuduh aku fitnah dia. Malas aku nak ingat balik kejadian tu. Dan kakak aku kata nak bawa aku balik rumah mak. Dia kata okey. Tapi muka dia macam blur tau time tu. Aku sekarang tak duduk rumah tu dah. Aku dah makin takut dengan dia. Aku duduk kat rumah mak aku. Tapi tak ada pun dia nak datang pujuk ke apa ke. Senyap sampai sekarang. Mesej aku pun dia tak balas. Call lagilah. Aku cuba jugalah ikhtiar macam-macam kan. Jumpa ustaz sana sini. Tapi tanpa dia, macam mana aku nak rawat? Lagipun satu-satu ustaz, satu macam cara cakap. Aku bukan faham sangat bab-bab ni. Dan semalam birthday dia. Aku saja call dia nak tanya khabar. Tipulah kan kalau kata aku tak rindukan dia. Aku sayang gila kot kat dia. Aku cuma nak dia siap macam dulu balik. Sebab tu aku jauh sekejap dari dia. Lagipun family dia takut dia buat aku apa-apa. Aku ajak dia duduk dengan mak aku pun dia tak nak. So semalam tu aku call dia. Dalam hati aku berdoa sangat-sangat dia jawab call aku. Dan tak sangka dia jawab. Tapi dia bagi surprise baik punya sempena birthday dia. Dia hadiahkan aku talak 1. Dia kata aku boleh duduk selama-lamanya dekat rumah mak aku. Lagipun dia tak ingin dah nak adab aku. Terkedu aku terkejut sangat. Dan lepas tu dia block aku. Ya Allah, dugaan apakah ini? Aku pergi rumah sewa kami tu. Rupanya dia tak duduk situ dah. Aku tahu dah dia mesti duduk rumah mak dia. Hari Ahad tu kami sekeluarga nikat nak berhadapan dengan dia. Nak minta penjelasan. Mak dia kan tak suka aku. Mak dia cuma cakap anak dia dah tak nak, mana boleh paksa. Diorang tak jemput pun kami masuk rumah. Bercakap depan gate je. Anak dia pun dia tak bagi jumpa. Abang ipar aku call lah dia. Dia mungkin tak safe kot. So dia jawab. Dia kata dia dah tak nak aku. Itu je. Mak dia kata nanti urusan cerai tu semua settle kat mahkamah je. Entahlah. Aku rasa buntu gila dah sekarang ni. Korang doakanlah ya aku kuat. Cerita daripada Shizuka bukan nama sebenar.